jangan tak masuk kelas ya. Sebab BM ni kalau kamu tak belajar betul-betul, kamu susah dapat A ya. Pertamanya bahasa Melayu sekarang ni tak macam dulu Jadi kamu pun jumpa cikgu seminggu sekali ya. Kalau cikgu ajar, cikgu akan fokus kita satu pelajar dua teknik menjawab soalan ya. Okey, cikgu nak mula. Jadi siapa yang masuk lambat tu, kamu follow lah kawan kamu yang lain ya. Okey, cikgu mulakan dengan kertas duduk kertas, kertas dua Jadi kertas dua ni, okey, cikgu minta pelajar sama-samalah jawab dengan cikgu Mazlan. Kalau ada masalah boleh kamu tanyalah cara menjawab soalan ya. Okey, tata bahasa. Bahagian tata bahasa ni yang pelajar selalu susah nak skor Itu sebab bahagian tata bahasa, kalau bahagian morfologi ni kamu kena tahu banyak hukum tata bahasa, terutama bahagian morfologi Jadi mungkin ada pelajar tertanya-tanya, apakah yang terdapat dalam bahagian morfologi? Ini yang ni. Ini morfologi lah, bahagian E. Okey. Bahagian ni menguji pengetahuan murid dalam dua aspek. Pertama, pengetahuan jenis kata. Kedua, kemahiran membina ayat. Ini bahagian morfologi Murid perlu menganalisis jenis kata yang dikendaki kemudian membina ayat. Ayat dibina hendaklah dari lingkungan 6 hingga 12 patah perkataan. Itu bahagian morfologi. Okey, contoh-contoh jenis kata, contohnya kata segi nama, kata bantu, kata terbitan, kata kerja, kata ganda, kata adjektif, kata majmuk, kata hubung, kata nafi. Inilah jenis-jenis kata. Kadang-kadang kata kerja, kadang kata ganda. Jadi kamu kena pastilah daripada soalan tersebut. Okey, contoh soalan ni. Itu soalan dia. Okey. E-pembelajaran atau e-learning bukan lagi pilihan dalam bidang pendidikan tapi menjadi keperluan. Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyarankan agar warga pendidik memanfaatkan dan mengaplikasikan e-pembelajaran sebagai alternatif untuk menyampaikan ilmu kepada pelajar di rumah maupun di sekolah, walaupun agak sukar namun tanggungjawab dan amanah sebagai hak pilih tetap perlu diteruskan. Okey, kata sinama ialah kepada diri, kata bantu telah perlu. Ini kata bantu. Maksudnya dia membantulah membantu subjek dia yang predikat. Jadi ayat itu gramatis Lepas tu kamu kena bina ayat lah. Penentu menyampaikan hadiah kepada para pemenang. Ini kata sendirilah, kepada pemenang pertandingan bercerita. Okey, maknanya bila kamu bina ayat dan menggunakan kata sendi, jangan bina ayat pendek. Kena ada subjek dan predikat. Okey, buku itu telah diserahkan kepada Ahmad. Buku itu telah diserahkan kepada Ahmad. Pokoknya 6 patah kata Kami sekeluarga merancang untuk cuti di Pulau Pinang. Kata sendiri kan. Inilah kata sendiri nama. Okey, kalau kata bantu, contoh macam ni pula. Azman telah mendaftarkan diri di Universiti Melayu. Ini kata bantu. Setiap kejayaan perlu disertakan usaha yang berterusan. Maksudnya, kamu kena bina ayat. Contoh yang kedua. Ini tentulah. Ada lagi banyak ni. Sekejap. Okay, ini morfologi juga. Ini morfologi. Ini lagi dalam. Morfologi kan. Okey. Bentuk kata, kata tunggal, kata dasar, kata terbitan, kata ganda, kata majmuk. Ini bentuk kata. Okey Golongan kata sama ada kata nama ke, kata kerja ke, kata adjektif ke, kata tugas. Contohnya kata adjektif. Itu apa? Kata sifat. Contohnya baik, nakal. Kata kerja. Kata kerja maksudnya perbuatan. Tendang katakan. Kata perbuatan Okey. Kemudian pembentukan kata, ada perimbuhan, ada penggandaan, pemajmukan. Bentuk kata. Contohnya kata tunggal. Buah. Okey. Kadang-kadang bentuk kata terbitan. Dia ada imbuhannya. Berbuah. Kalau kata majmuk, anak buah. Kata ganda, buah-buahan. Jadi dalam bahagian morfologi ini, bentuk kata sama ada keluar dalam bentuk kata tunggal
atau kata terbitan, atau kata majmuk, atau kata ganda. Jadi kamu kena tahulah apa tu kata tunggal. Kata tunggal maksudnya dia tak ada imbuhan. Kata dasar tapi imbuhan. Kata terbitan maksudnya ada imbuhan. Sama sama ada awalan ataupun ada habitan lah. Mengenai kan. Sayang kedengaan. Kata majmuk dua patah kata. Termasuk juga sebelah bahasa. Ini kata majmuk. Atas angin, bawah angin, tidur mati. Itu kata majmuk dua patah kata. Kata ganda, dia gandakan. Buah-buahan, tidur-tiduran, lebar-lebar. Digandakan. Dia punya, daripada kata tunggal, digandakan. Jadi kata ganda. Ini kata dasar. Okey, kata dasar mengelakkan elak Cikgu cepatkan sikit. Ini kata terbitan. Ada awalan, ada habitan, ada juga akhiran Jadi awalan contoh macam ni lah. Yang hijau ni. Ni awalan nampak tanggungjawab, bertanggungjawab. Hakis terhakis tegur, bertegur. Okey, rempit, merempit. Harmoni, berharmoni. Lihat, dilihat. Jadi kamu kena faham tau. Ni masih dalam bahagian morfologi Okey. Habitan dia ada imbuhan awal dengan imbuhan yang akhir Jadi menghormati, buat perbuatan jiran kejiranan, nasihat kena menasihati Okey. Yang ini ialah akhir Akhiran ni ujung lah. Makan contohlah jadi kan ini kata ganda. Masih lagi dalam game morfologi. Okey. Kata ganda. Kalau ada tanya soalan kata ganda ada 3. Pertama, kata ganda penuh. Kedua, kata ganda separuh. Separuh ni. Ketiga, berentak. Berentak. Apa tu kata ganda penuh? Macam ni lah. Ganda. Sasa-sasa. Tercari-cari. Masing-masing. Kata ganda penuh. Dikekalkan kata-kata ni. Okey. Kalau separuh ni macam ni. Lelaki. Laki-laki jadi laki. Nampak? Laki-laki, lelaki. Siapa-siapa, sesiapa. Itu kata ganda separuh. Berentak macam ni. Mandi, mana, gunung, ganah, huru-hara. Kata ganda berentak. Kata ganda berentak. Kamu kena faham tu Okey, ni kata majmuk. Kata majmuk. Bukannya ayat majmuk. Kata majmuk. Ayat majmuk lain Ayat majmuk terbina apabila dua daripada ayat tunggal digabungkan menjadikan satu ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung. Kata hubung padangan, komplemen, elektrik dan sebagainya. Itu ayat majmuk. Ini kata majmuk. Kata majmuk maksudnya kata yang sudah, yang ni bawah ni lah. Kata yang telah mantap. Yang telah mantap lah. Okey. Yang bawah ni, yang kamu nampak ni kan. Nampak? Antarabangsa, beritahu, bumi putar, jawatan kuasa, semua rapat. Yang tak rapat macam ni lah. Ni. Kata majmuk. Gejala sosial, masalah sosial, budaya barat. Dia dulu kata-kata lah. Warga negara telah mantap. Jati diri nampak. Ini semua ialah kata majmuk. Yang telah mantap tak payah dirapatkan. Yang ni dipisahkan Ni okey kata majmuk. Kena kata kerja dan kata jeti. Kata kerja ni perbuatan. Kata jeti ni kata sifat. Kata kerja maknanya perbuatan. Contohnya memudahkan, mewujudkan, melahirkan, menambah. Ni kata kerja lah yang kuning-kuning ni kan. Ada juga imbuhan diberi, berkaitan, berfikir. Okey. Kalau kata sifat macam ni lah. Kata sifat. Dia kata sifat banyak lah. Kata sifat menunjukkan emosi. Kata sifat menunjukkan ukuran. Bentuk. Kata sifatnya banyak Kata sifat. Ni kualiti, tepat, normal, baik, mesra, berani, sasia, semua sekali lah. Ni kata sifat panjang, pendek, besar, bulat, semua kata sifat Budak tu sangat baik. Kata sifat. Baru sangat nakal. Kata sifat Itu kata sifat. Okey, kata tugas. Kata tugas pula. Okey, kata tugas. Okey, kata tugas. Kata tugas, dia ada I sampai L. Kata tugas Iaitu kata hubung
Kata seru, kata tanya, kata pentar, kata bantu, kata penguat, kata penegas, kata nafi. Kata nafi bukan dengan tidak lah. Kata pemberi ni ialah dengan adalah. Kata nafi bukan digunakan untuk BSN. Kata sini dia kata nama. Kata nafi tidak digunakan untuk kata editif dan kata kerja. Ni dia punya tip lah. Okey. Kata sini nama, kata arah, kata penekannya. Ini semua termasuk dalam kata tugas. Dalam soalan peperiksaan, dia kata senarai kata tugas. Dia bagi macam ni kan. Dia suruh kamu minta katakan nyatakan 4 kata tugas. 4 kata tugas. Jadi bila semua kata tugas, dia banyak ni. Dia kata hubung, kata hubung dan, sambil, tetapi, atau bahawa, kata seru, adu, cis, wah ke apa sebagainya lah, kata seru. Okey, kata tanya, bila, bagaimana, siapa, mengapa, di mana, kata tanya. Ini masuk dalam kata tugas. Kata perintah, jangan usah, jangan, sila, jemput. Itu bersama kata tugas. Kata perintah. Kata bantu, telah, pernah, sudah, hendak, mahu. Ini kata bantulah. Kata penguat. Kata penguat terlalu, paling, amat. Ini kata penguat. Kata penegas. Lah, kah, tah. Kata nafi. Bukan, tidak, jangan. Kata pemberi. Kata sendiri. Kata arah dan kata penekan. Jadi, dia bagi soalan macam ni tau. Okey. Dia suruh kamu nyatakan kata tugas. Jadi, maksudnya, dia suruh kamu nyatakan 4 dia kata tugas. Jadi, kalau buat dan, sambil. Ni semua kata tugas banyak ni. Aduhai, nya ni apa? Kata pendekan ni nya, apatah, dari, kata sendi, kata bahawa, kata hubung, bagaimana, kata tanya, jangan, kata perintah, faham tak? Dia macam dia, faham tak faham ni? Faham Ni kata bilangan, ya. Ya, budak ni ada tak ada ni? Tak ada pula. Ya. Faham tak? Faham Okey, kita teruskan. Kalau ada masalah tanya Okey. Kalau ada masalah boleh tanya cikgu Cikgu soalan banyak. Cikgu tak tahu mana satu soalan. Banyak sangat soalan. Okey, yang penting sekali cikgu terangkan satu persatu sebab ada pelajar, cikgu pun tahu kamu kat sekolah. Kadang-kadang cikgu sekolah kamu dia tak detail kan. Jadi malam ni cikgu detail lah apa tu morfologi, dalam dia ada apa, sintaksis, apa tu sintaksis. Kadang cikgu kat sekolah kamu dia bagi soalan jawab. Budak-budak kadang bingung. Budak sekolah bingung. Dia sebab cikgu tak terangkan detail kat morfologi tu apa. Dalam morfologi dia ada apa. Dia tak tanya kan. Jadi malam ni cikgu bagi tahulah dalam morfologi dia ada apa kan. Jadi masih lagi ada kata bilangan. Kata bilangan ada 6 Kata bilangan tentu, kata bilangan tidak tentu, kata bilangan pecahan, kata bilangan pisahan, kata bilangan himpunan, kata bilangan tingkat. Ni kata bilangan. Okey. Dia kadang-kadang di soalan dia kata senang kata bilangan. Jadi maksudnya kamu kena tengok kata bilangan. Kedua ialah kata bilangan tingkat kan. Setiap. Kata bilangan pisahan. Yalah. Itu sebahagian sebahagian. Kata bilangan apa? Kata bilangan daripada kata bilangan tidak tentulah. Pelbagai ataupun berbagai-bagai. Kata bilangan himpunan. Sesetengah kata bilangan tidak tentu. Okey? Semua kata bilangan tidak tentu. Tak tahu berapa orang. Semua pihak. Semua murid. Tak tahu kan? Bilangan tak tahu Tak tahu berapa bilangan Itulah kata bilangan ni kan. Jadi penting sekali kamu kena faham apa tu kata bilangan, apa tu kata identiti, apa tu kata tugas Kamu kena faham. Bila kamu faham, kamu boleh jawab bahagian morfologi. Kacang putih. Kalau katakan kacang putih kan. Bagi budak-budak yang faham betul, dia tak ada masalah untuk bahagian morfologi. Dapat makan penuh tak ada masalah. Tapi kalau kamu tak tahu apa tu kata terbitan, apa tu kata adjektif, apa tu kata kerja, kamu tak tahu kan. Itu masalah besar bila kamu tak tahu. Jadi kat sini tingkatan 4, kamu kena faham betul-betul apa yang terkandung dalam bahagian morfologi Ini kata hubung pula. Morfologi dia sikit nampak. Nampak kan? Okey, kata hubung. Kata hubung macam inilah. Sejak, kerana, yang, agar, kata hubung panjangan sambil,
Kata hubung, tetapi, serta, kan? Dia suruh kamu senaraikan 4 je. Senaraikan 4 sahaja. Ya? Jadi kalau kamu tak dapat senaraikan, maksud kamu hilanglah markah. Kan? Yang menghubungkan frasa dengan frasa. Jadi ayat yang gramatis. Ya? Itu kata hubung. Ya? Jadi di tengah-tengah lah dia ni. Sejak bersara. Ahmad telah berbinakan punya dikeluarkan sejak. Ini kata hubung. Menyambungkan ayat ni. Kerana ni kata hubung juga. Dan kata hubung kata hubung panjangan. Komplement Sambil kata hubung kan. Okey serta kata hubung. Okey ni pula. Ni kata kerja transitif aktif, kata kerja transitif pasif, kata kerja tak transitif Okey. Kata kerja transitif aktif. Maksudnya macam inilah yang warna kuning ni kan. Ya, menikmati. Menikmati apa? Dia mesti ada objek. Objek dia keindahan. Kata kerja transitif aktif. Okey, yang ni pasif. Dikecapi, nampak? Dia ada kata sendi, dikecapi, ditonjolkan oleh. Pasif kan? Disebabkan oleh, nampak? Pasif mesti ada di dengan oleh boleh okey. Kalau kata kerja tak kasih macam ni ni berhasrat, berganding, menjadi. Dah habis dah. Cepatnya habis. Okey, tengok ni pula. Ni. Okey, soalan tadi ni soalan tadi. Okey, tengok dia balik semula. Mbak kata adjektif kan? Apa kata adjektif kat sini? Apa kata adjektif kat sini? Siapa nak cuba jawab? Ramai budak dalam talian ni. Cuba nyatakan 4 kata sifat. Apa dia? Cakap je, banyak tu. Apa dia? Baik. Lagi apa lagi? Ni kecil kan? Baik. Lagi apa? Lagi tak? Ni tua. Kan? Apa lagi? Ni bernas. Kata sifat. Lagi apa lagi? Apa lagi? Siapa nak jawab? Indah, lembut kan? Ni ialah kata sifat Lepas tu kena bina ayat. Cuba bina ayat. Siapa nak bina ayat? Pertama ialah apa dia? Tua. Tua. Cuba bina ayat dengan ni. Dengan kata sifat tua. Siapa nak bina ayat? Seorang pun mana? Tua cepat. Siapa nak bina ayat dengan kata tua? Siapa nak buat? Abdul Qayyum. Abdul? Cuba bina ayat dengan kata tua. Lepas ni cikgu nak masuk kata satu cikgu minta kalau boleh pelajar jangan jangan kamu keluar daripada talian masa bagi cikgu sangat penting. Abdul Qayyum. Cuba bina dengan kata tua. Lelaki tua itu telah apa? Wali akil. Budak ni. Ada tak? Lelaki tua itu telah meninggal dunia kerana terlibat dalam kemalangan jalan raya. Okey, muda pula Khalis Aiman. Khalis Aiman. Ada ke? Muda. Cuba sama ayat. Muda. Budak muda itu telah apa? Telah lelaki muda, budak muda. Apa lagi? Apa lagi? Budak muda itu telah apa? Telah berjaya dalam pertandingan. Budak muda telah berjaya dalam pertandingan apa? Pertandingan catur katakan. Boleh juga budak, boleh. Tak ada masalah kan? Bila lebih daripada 6 kata Okey, ini ayat sunnah biasa kepada ayat sunnah sonsang. Okey, jadi bila kamu tukarkan, kamu tengok kat sini. Ni ialah sonsang tau. Sangat peta berhujah pemidatu yang berasal dari Kelantan itu. So, pemidatu yang berasal dari Kelantan itu sangat peta berhujah. Boleh Yang kedua, setelah mendapat suntikan dana daripada pihak kerajaan, sektor pelancongan dilihat semakin lancar.
Okey, bila kamu tukarkan ayat susah pada ayat biasa, kamu kena tengok kat situ kan. Okey. Mana yang boleh kamu tukarkan, ayat tersebut mesti ayat yang gramatis, ya. Jadi apa? Apa dia? Sektor pelancongan dilihat sebagai rancak setelah mendapat suntikan dana daripada pihak kerajaan. Boleh ya? Jadi kat sini, kita mula dekat sini ya. Okey. Ni ayat susah. Ayat biasa lah. Ya. Jangan kamu tambah imbuhan. Jangan kamu tambah imbuhan. Kamu terbalikkan dia. Terbalikkan dia maksudnya subjek dekat depan, predikat dekat belakang. Okay. Jadi sektor pelancongan dilihat sebagai rancak. Ini setelah. Setelah ni dah predikat kan. Jadi subjek dekat depan balik kan. Nombor 3, selepas menghabiskan masa berlatih di padang, pemain bola itu berehat dalam keadaan letih. Ya. Jadi apa dia? Nampak tu di padang kan? Jadi kat sini lah. Pemain bola itu berehat dalam keadaan letih selepas menghabiskan masa berlatih di padang. Jadi kamu tengok sini. Kamu nampak sangat ke, setelah ke, selepas. Inilah dia punya garis ya antara subjek dengan predikat. Kamu tengok dekat sini kan? Okey. Meja itu sangat besar. Sangat besar meja itu. Budak itu sangat nakal. Sangat nakal budak itu. Nampak? Nampak tak? Budak itu. Budak itu subjek. Kan? Sangat nakal predikat. Jadi kena ke depan lah Boleh Boleh ke tak boleh? Boleh Okey, boleh Okey, sekarang cikgu nak masuk Cikgu nak masuk pada kertas 1 lah. Kertas 1 ni yang cikgu tengok sini untuk makluman kamu. Ni kertas 1. Kertas 5, kertas 1 mana? Ni kertas 1 kan? Tengok ni. Kertas 1. Cikgu selang-seli supaya kamu tengoklah ada kertas 1, ada kertas 2 kan. Jangan kertas 2 dia banyak kan. Okey, cuba kamu tengok soalan peperiksaan. Ni soalan peperiksaan yang cikgu spot tahun ni keluar SPM tapi tahun kamu pun insya-Allah lah keluar kot. Nampak ni. Okey. Nampak tak? Surat apa? Tulis punya surat kepada rakan anda untuk menceritakan sambutan perayaan di Malaysia. Ini rangsangan bahagian A lah. Ya. Dia suruh kamu tulis surat. Surat apa? Surat tidak rasmi ya. Ceritakan sambutan perayaan di Malaysia ya. Ini bahagian A. Okey, tengok pula bahagian B pula. Nampak tu semangat patriotik. Semangat patriotik kan? Okey Nombor 1 semangat patriotik. Tengok soalan nombor 2. Nombor 2 nilai-nilai murni. Tengok soalan nombor 3. Soalan nombor 3 isu keselamatan sekolah. Dia soalan amalan Semua ada kat sini nampak. Isu keselamatan. Baru ni kes apa? Kes budak kena culik kan? Tapi kena culik okey. Nombor 4 penghidupan liar. 1, 2, 3 ni soalan sport. Okey, pertama ialah semangat patriotik. Semangat patriotik Okey, apakah itu semangat patriotik? Cikgu nak tanya budak lah. Kamu tahu tak apa itu semangat patriotik? Semangat patriotik apa benda? Sebelum cikgu terangkan. Siapa nama budak ni? Yusuf Tazim baru masuk kan? Kamu tahu tak apa maksud semangat patriotik? Yusuf? Yusuf hilang terus. Bila cikgu tanya soalan terus dia hilang. Jangan hilang. Cikgu tanya je, tak tahu tak apa. Cakaplah tak tahu cikgu Maslan. Bukan cikgu nak makan. Kita kongsi maklumat dia. Lepas tu cikgu terangkan balik. Siapa tahu apakah itu semangat patriotik? Ini keluar dalam peperiksaan Mungkin peperiksaan akhir tahun kamu. Jadi malah nuntunglah siapa yang masuk kelas cikgu Maslan Kalis. Apakah yang kamu faham tentang semangat patriotik? Patriotik itu apa? Semangat akan cinta dan negara. Cinta akan negara. Itu semangat patriotik kan? Okey Okey. Kenapa semangat patriotik semakin luntur dalam kalangan remaja? Afiq tak ada? Kalis. Kenapa semangat patriotik semakin luntur dalam kalangan remaja? Apa sebab? Apa
Sebab orang tak ambil kisah tentang sejarah. Puncanya pertama kerana kurang memahami tentang pengorbanan tokoh-tokoh silam. Betul tak? Betul lah tu. Lagi yang kedua apa punca dia? Itu pertama. Apa punca kedua? Punca kedua. Dan kamu tahulah. Tak tahu sangat. Tak tahu. Punca dia banyak. Mungkin kerana faktor apa? Faktor akan semaya kan? Akan semaya yang terlibat dengan apa? Budaya hedonism. Betul tak? Betul. Dia ada banyak punca ya. Okey, sekarang cuba kita tengok soalan balik. Ada soalan tadi soalan ramalan cuti mazhab mana tadi? Tengok dia. Semangat patriotik perlu ditanam dalam diri setiap remaja. Nampak? Setiap remaja banyak soalan pasal remaja tau. Sejak kecil lagi. Supaya mereka lebih menghargai warisan kepelbagaian budaya dan sejarah negara. Semangat ini boleh disuburkan melalui kesedaran dan pendidikan. Oleh itu, semua pihak harus memainkan peranan untuk memastikan hasil yang cepat. Okey, Kalis. Mana isi kat sini? Kat sini. Pertama, kesedaran. Kedua, pendidikan. Jadi ada berapa isi? Dua lah. Kan? Jadi, berdasarkan petunjuk atas terdapat langkah-langkah. Langkahnya pertama oleh kesedaran. Kemudian yang tidak ada kesedaran apa? Kedua, pendidikan. Okey. Huraikan. Panjangnya mesti lebih antara 350 hingga 500 patah perkataan. Okey, boleh tak kamu huraikan dua isi? Dua isi lebih dari 350. Boleh tak? Kalau kamu ada dua isi, kamu boleh tak tulis lebih 350 dengan dua isi? Boleh ke tak boleh? Tak. Boleh. Kalau kamu ada teknik penulisan yang betul. Betul tak? Boleh, tak ada masalah. Sebab cikgu menanda kertas, ada pelajar dua isi je. Satu isi dia buat sekitar 200 patah perkataan. Satu isi 200. Dua isi 400. Pengenalan 40. Kesimpulan 40. 480. Cantik. Dapat peringkat cemerlang. Cikgu bagi markah berapa? 66. Cemerlang lah, jadilah pun. Okey kan? 60 70 Dua isi je. Yang penting sekali kamu ada teknik dan kamu kena buat sedikit analisis Isi ada kat sini tau. Okey. Kalau katakan dalam peperiksaan kan. Okey, kamu tak ambil semua bahan kat sini. Kamu tak ambil semua bahan kat sini. Kalau tak ambil semua bahan kat sini, kamu ambil bahan luar, kamu peringkat apa? Kalis. Kamu tak ambil, kesedaran kamu tak ambil, pendidikan kamu tak ambil, kamu ambil semua bahan dekat luar, isi pada luar. Kamu peringkat apa? Boleh peringkat cemerlang tak? Tak. Tak boleh. Kamu peringkat apa ke? Kepujian. Peringkat kepujian. Jadi, cikgu selalu bagi tu pada pelajar atau budak-budak kan. Kalau katakan, Cikgu Mazlan, berikut sedaran. Saya tak boleh bukan lagu sedaran Cikgu Mazlan. Dia tak tahulah nak sedar apa. Pendidikan sejarah, tapi saya tak pandai sangatlah cikgu. Tapi kalau saya kata ibu bapa hendaklah membawa anaknya melawat tempat bersejarah. Boleh tak? Boleh. Kedua, boleh apa? Contohnya pihak sekolah. Pihak sekolah hendaklah mengadakan kempen kesedaran. Atau pihak sekolah hendaklah mengadakan ceramah. Kan? Ataupun pihak sekolah hendaklah membawa tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh apa? Tokoh-tokoh pejuang negara untuk menyampaikan ceramah tentang kepentingan semangat patriotik. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Jadi maksudnya, kamu ambil isi yang kamu mampu buat. Jangan kamu ambil kat sini. Kalau katakan kamu ambil satu isi kat luar, satu isi kat sini, kamu pergi kat cemerlang. Faham tak Contoh ini contoh skema dia, cikgu tunjuk kamu skema dia. Ini skema dia kan. Ini skema dia, tengok ni skema kita satu kan. Skema dia kat atas tu. Skema dia. Ni skema dia kan. Salah sikit. Okay. Ini yang bahagian A. Yang bahagian B tu kan. Ni apa ni Okay
Kehendak tugas soalan. Calon dikendaki menguraikan langkah-langkah untuk memupuk semangat patriotik dalam kalangan remaja. Pertama ialah kesedaran, iaitu kempen patriotik lah menjadi masa. Ini contohlah kalau kata kamu boleh ada kajian nak mengadakan kempen kesedaran. Contohlah. Okey. Dua pendidikan. Pendidikan apa? Contohnya mata pelajaran sejarah kan. Boleh juga. Isi banyak ni. Ni tu isi-isi lain. Isi-isi lain yang kamu boleh nyatakan. Ibu apa teladan Contohlah, kalau kata kamu tak ambil ni, kamu ambil isi lain pun boleh jadi masalah. Okey. Sekejap Itu soalan nombor 1. Nanti lepas ni cikgu urai. Kamu tengok macam mana cikgu urai untuk soalan baca patriotik ni. Sebelum cikgu urai, cikgu nak nyatakan soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ni, ni dia. Nilai-nilai murni. Ni pun soalan ramalan Ya, kamu tengok ni soalan ramalan tahun 2021 tapi tak keluar tahun 2022. 2021 ni dia berdasarkan isu tahun 2020 atau 2019. Dia macam tu lah. Biasa budak-budak dia kena faham. Soalan tu ambil soalan yang 2 tahun lepas. Kalau tak keluar tadi, tahun kamu keluar lah. Yang penting sekali kamu tahu macam mana nak jawab. Macam mana nak jawab Kena analisis soalan. Okey, tengok kat sini pula. Dia pasal nilai-nilai murni. Nilai-nilai murni seperti sikap jujur, amanah dan bertanggungjawab perlu ada dalam diri setiap individu. Nilai ini dapat memberi kesan positif dalam kehidupan seseorang. Ini. Soalan kata, sebagai respon kepada pernyataan di atas. Di atas kan? Uraikan kesan positif nilai murni ini kepada diri anda. Apa kesan positif? Apa kesan positif? Kesan positif maksudnya apakah kebaikan ni? Apakah kebaikan kalau kita mengamalkan sikap ni? Sikap amanah kan? Sikap tanggungjawab. Apa? Kita akan apa? Kita akan remaja dapat yang jadi apa? Dia apa? Apa kebaikan dia? Kebaikan dia kamu boleh guna teknik Pepsi PEPSI. Itu dia punya kebaikan dia. Ini jawapan dia. Menjadikan diri seorang yang berakhlak mulia dan budi pekerti tinggi. Ini kebaikan dia. Kata kalau kita ambil nilai jujur ni kan. Berakhlak mulia dan budi pekerti tinggi. Kedua masih di sisi pegang teguh pada ajaran agama. Maksudnya bila ada ni, sikap apa? Sikap jujur, amanah. Jadi kita akan tidak melakukan perkara yang tak elok. Atau jenayah dan sebagainya. Apa ketiga? Apa kesan dia? 3, mengelakkan dia terlibat dalam pengaruh negatif. Maksud tak melakukan perbuatan contohnya berompak, mencuri, penagihan dadah dan sebagainya kan. Jadi kalau sendiri seorang insan yang dia percaya dan dihormati oleh masyarakat. Jadi seorang insan yang sentiasa memberikan bantuan dan pertolongan kepada siapa sahaja yang memerlukan. Jadi maksudnya dia kata kepada diri anda, saya. Bila anda tukar kepada saya akan mengamalkan perbuatan yang baik dan mulia. Saya akan memastikan diri saya tidak akan terjebak dalam pelbagai pengaruh negatif. Saya akan jadi insan yang dipercayai dan dihormati oleh masyarakat. Saya akan jadi insan yang sentiasa memberikan bantuan dan pertolongan kepada siapa sahaja yang memerlukan. Okey. Jadi maksudnya kamu tukar pada saya. Saya sebagai contohnya saya. Hal ini terjadi bukan kerana saya. Semua saya. Jadi maksudnya anda tukar pada saya, nampak? Kepada diri anda. Tukar pada saya lah. Okey, soalan nombor 3 ni soalan yang isu panas juga. Tentang apa? Isu keselamatan. Isu keselamatan di sekolah. Ini soalan top Soalan top, isu keselamatan di sekolah. Isu keselamatan di sekolah perlu diberikan perhatian yang serius agar keselamatan murid-murid terjamin. Okay, tengok dekat situ dia kata. Sehubungan dengan itu pihak sekolah, dia kata, pihak sekolah, PIBG dan serta pihak polis perlu bekerjasama untuk memastikan persekitaran sekolah lebih selamat. Nampak? Dia ada 3 pihak. Pertama, pihak sekolah. Kedua,
PIBG. 3 pihak polis. Jadi tiga-tiga ni serangkai ni. Ya. Perlu kamu nyatakan apakah bentuk kerjasama antara pihak sekolah dengan polis, pihak sekolah dengan PIBG. Apa kerjasama pihak sekolah dengan apa? Ya, kamu kena nyatakan bentuk kerjasama apa. Agar persediaan sekolah lebih selamat. Jadi pihak sekolah, PIBG bro. Apa? Mengadakan apa? Mengadakan program. Ni macam ni lah. Ini jawab bentuk dia. Pihak sekolah bersama dengan PIBG melaksanakan program keselamatan di sekolah. Program apa? Bagi contohlah program apa? Kedua, pihak sekolah juga. Bersama pihak polis pula. Pastikan sekolah mempunyai pegawai pengawas sekolah. Contohnya macam sekolah cikgu kan. Cikgu jemput apa pegawai perhubungan sekolah iaitu inspektor datang sekolah. Jadi dia buatlah sikit ceramah tentang apa? Ceramah tentang jenayah buli katakan. Contoh. Lepas tu kalau PIBG dengan pihak sekolah melaksanakan program keselamatan. Mengada program keselamatan, nyatakan apa contohnya program keselamatan tu. Contohnya upah anggota rela kan. Kat trafik kan, jaga keselamatan murid nak cuba jalan, panggillah boleh apa ni anggota rela. Yang diupah oleh pihak PIBG kan, supaya budak-budak dapat melintasi jalan dengan selamat. Contohlah kan. Okey, ini pula pihak polis pula. Kempen kan. Ini contohlah. Okey. Okey, soalan nombor 4 ni lebih kepada hidup-hidupan dia. Yang ni cikgu tak nak tekankan sangat. Soalan nombor 4 ni. Walaupun dalam buku teks pada, cikgu nak fokus soalan ni. Soalan ni yang nombor 1 ya. Soalan nombor 1, soalan nombor 2, soalan nombor 3. Malam ni cikgu nak fokus pada soalan nombor 1. Nombor 1 ni kan. Ini semangat patriotik perlu ditanam dan di setiap remaja sejak kecil lagi. Mereka lebih menghargai warisan kepelbagaian budaya dan sejarah negara. Sebab ini boleh disebutkan melalui kesedaran dan pendidikan. Oleh itu sebab pihak Darussalam Amerika Pandang termasuklah aset yang tercapai. Okey. Berdasarkan petikan data, terdapat langkah-langkah untuk semangat patriotik huraikan. Jadi kat sini lah kesedaran kan. Langkah-langkah ni kesedaran. Kesedaran ni lah. Jadi cikgu nak nak ajar kamu menggunakan teknik imbakup IMBAKUP. Imbakup ya. Okey, cikgu nak mana sudah. Imbakup. Cikgu minta kamu salin soalan ya. Ya. Berdasarkan petikan di atas, terdapat langkah-langkah untuk memupuk semangat patriotik dalam kalangan remaja ya. Cikgu akan tulis cikgu tulis dekat ni dekat Word. Lepas tu kamu tengoklah, kamu salin. Boleh tak? Budak ni. Boleh tak? Ya? Okey, cikgu salin. Cikgu tulis. Lepas tu kamu salin. Boleh ke? Boleh ke? Boleh. Boleh cikgu tulis. Sebab bila cikgu type, kamu nampak macam mana cikgu olah ayat demi ayat. Benar? Okey? Okey, cikgu besarkan sikit kot. Teknik imbakup besar kan? Tak besar. Ni okey. Cikgu guna teknik imbakup Teknik imbakup Okey, I tu isi, M mengapa, BA bagaimana, K kesan, U ungkapan, P penegas. Faham tak? I apa? I idea I maksudnya ayat idea. 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 M apa? M ialah mengapa. Mengapa berlaku. Okay, B apa? BA ialah bagaimana. Bagaimana K apa? K ialah ayat kesan. Okay, U apa? U ialah apa? U ialah ungkapan
Ungkapan maksudnya peribahasa lah. Peribahasa boleh, kalau nyatakan apa, sebelah bahasa boleh, ya, bidalan, slogan, boleh ya. P apa? P ialah ayat penegas. Okey, jadi teknik imbakum ni kamu boleh guna untuk menjawab soalan jenis langkah boleh, jenis punca boleh, jenis kesan boleh ya. Teknik imbakum. Ya. Okey, sebelum cikgu guna teknik imbakum, cikgu nak tunjuk pada kamu. Mungkin kau cikgu Mazal bohong kot. Ada kau teknik imbakum ni. Ni contoh macam lah. Ni pun cikgu dah siap kat sini imbakum. Imbakum esei ni kan. Imbakum esei, cikgu pada juga guna slide. Ya. Dua-dua pun boleh kalau kamu tengok ni slide cikgu imbakum. Imbakum. Nampak ni kan? Nampak? Ya. Pula ni. Ni lah. Tu dia. Nampak contohlah. I am B-A-K kan? U-P contohnya. Berikan pendapat anda tentang punca-punca berlakunya gejala buli. Apakah punca-punca? Punca-punca berlakunya gejala buli termasuklah masalah keperbincangan keluarga. Cikgu minta kamu tangkap gambar. Guna kamera, guna headset kamu klik ambil lah gambar. Punca-punca berlakunya gejala buli termasuklah masalah keperbincangan keluarga. M pula. Mengapakah keperbincangan keluarga menyebabkan gejala buli ini berlaku? Hal ini terjadi demikian kerana ada segelintir ibu bapa gemar bergaduh seperti anjing dengan kucing dan mendera anaknya tanpa pergi kemanusiaan. Ini mengapa? Isunya gejala buli tau. Dia punca-punca ya. Okey, bagaimanakah kepincangan keluarga mendorong gejala buli pula? Bagaimana? Lantas anak-anak yang sering didera akan bertindak kanan di sekolah dan memukul rakannya demi mendapat perhatian ibu bapa. Jadi maksudnya yang bagaimana ni dia lebih jelaskan lagi lah. Kita punca je. Jadi anak-anak ni dia balas dendam. Apakah kesan pada masa buli? Masa buli akan sering dibuli dan hidup dalam ketakutan. Masa ini terdapat menumpukan perhatian dalam pelajaran dan hidup memahami dikuta bab lain-lain putus salin. Nampak ada makin jelas sekali kan? Ada satu yang kesan. Apakah ungkapan yang sesuai daripada situasi ini? Peribahasa Melayu ada menyebut nasi sudah menjadi bubur. Apakah penegas? Tentangnya masalah keperbincangan keluarga merupakan punca berlakunya gejala buli. Okey. Jelas tak? Tak jelas lagi ya? Ini tu punca ya. Soalan ni kata, berikan pendapat anda tentang punca-punca berlakunya gejala buli. Jadi bila kamu nak olah isi, kalau kamu guna teknik penyelesaian imbakum, pertama sekali kamu kena bentuk soalan-soalan dia. Apakah, mengapakah, bagaimanakah, apakah kesan, apakah ungkapan, ayat penegas, apakah penegas. Itu yang kamu kena set dalam kamu punya mindset kamu. Bagi kamu dah biasa ada ni dalam kotak fikir kamu, tak ada masalah boleh ayat salib. Itu sebab kamu tengok budak-budak yang mahir guna teknik imbakum. Dia bukan tidur tau. Dia dapat soalan, dia tengok, dia fikir dalam kepala, dia balik. Cikgu pada tengok budak-budak Cina kan. Budak Melayu pun dia juga. Dia tengok, dia fikir, isi kamu, dia fikir, I-M-E-A-K-P, dia tulis. Dia tulis dekat rangka. Lepas tu bila dah tu, dia tulis. Bila dia tulis, ayat dia ayat tau. Ayat yang cantik. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima, benar. Kalau cantik lagi, masuklah tokoh-tokoh filosof. Masukkan lagi. Masukkan lagi apa? Pasal menarik. Pasal menarik Masukkan sesungguhnya anak-anak yang masih muda buat dagang baru serta Pok Pinang. Nampak? Macam ni kan? Masukkan. Tak masukkan lagi cantik. Punya pasal menarik. Gunakan kata-kata yang tinggi sikit bahasa dia kan? Okey. Ini untuk punca ini langkah. Masih lagi imbakum. Mengapa, bagaimana, kesan, ungkapan, penegas. Soalan kata langkah-langkah saya menghormati guru. Apa langkah-langkah dia?
Mana pendapat saya? Cara-cara saya menghormati guru adalah dengan memberikan tumpuan suatu guru sedang mengajar. Maksudnya bila cikgu mengajar bagi tumpuan. Macam kat sekolah kan, cikgu kamu mengajar. Tak kira saja apa, BM ke, BI ke, matematik ke, sains, ya, kena bagi tumpuan. Jangan kita buat bising, jangan kita saja mengelak, lari pada kelas, ya, kat sekolah pun tidur dalam kelas, ya, tak menghormati guru sedang mengajar, tak elok lah kan. Jadi, mengapakah saya perlu? Mengapa? Jadi yang pertama tadi, apakah? Langkah-langkah lah. Yang kedua, mengapakah? Mengapakah saya perlu mengerti guru? Ini jadi demikian kerana sikap saya itu dapat mengurangkan perasaan sakit hati, perasaan kecewa dalam diri guru. Jadi, guru ada perasaan kan? Itu kat sekolah kamu. Kalau kamu buat tak elok, cikgu tu akan rasa terasa kan? Dia terasa. Sebab dia pun manusia kan? Jadi kita kena hormati guru kita. Tak kira cikgu tu pernah mengajar kita atau tak pernah, kita kena hormati. Contohnya sekarang kamu dah tingkatan 4, tiba ada cikgu tingkatan 1 jalan. Itu bekas guru kamu. Tiba-tiba kamu tak tegur dia. Kamu tak ucap selamat. Cikgu tak kata rasa, ni anak murid aku kan. Apa salah aku? Aku pernah buat salah ke? Nampak dia terasa kan. Jadi dia terasa, yang paling teruk terasa ni, ya, kesan apa? Kesannya ilmu tak berkat. Itu bahaya. Bila ilmu tak berkat, belajarlah bagian akidah, takkan cemerlang. Ini sangat bahaya. Sebab bila kamu tak menghormati guru kamu, ya, ilmu tu tak berkat. Jadi taklah dapat kecemerlangan. Jadi kena hormati guru yang sedang mengajar. Okey, bagaimanakah cara ini dapat dilakukan? Apa dia? Oleh itu saya akan mendengar dan bertanya soalan. Tanyalah soalan. Sebab cikgu ni tak marah nak beri dia. Dia kata, ada soalan, tanya. Bila tanya, cikgu tu tahu jelaskan. Tapi kalau diam aja, kat sekolah pun diam dia. Macam cikgu dalam kelas kan. Cikgu tanya, ada tak soalan? Tak adalah cikgu, faham tak? Faham okey, pasti kan. Tapi kalau dia tanya, ada soalan tak? Ya, faham tak? Tak adalah cikgu. Tapi bila tanya soalan, tak boleh jawab. Maksudnya budak ni tak tanya soalan. Dia kena tanya soalan. Jadi senang kan. Boleh budak ni faham. Jadi cikgu dia biasanya sukalah budak-budak yang tanya soalan. Apakah kesan daripada tindakan saya itu? Kesannya saya mampu memperoleh markah yang tinggi dalam peperiksaan dan menjadi insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Ini cikgu guna ayat biasa tak? Tapi kalau kamu nak tinggi sikit kesannya, saya mampu memperoleh markah yang tinggi dalam peperiksaan, markah peperiksaan dan jadi modal dan insan berminda kelas pertama dunia. Contoh dia kan. Bahasa lagi tinggi. Boleh, tak ada masalah. Apakah ungkapan berbahasa? Berbahasa ni nyebut ilmu kita hidup. Itu berbahasa kan? Okey, berbahasa lain boleh, tak ada masalah. Apakah kata penegas? Jelalah sikap saya yang berikan tempat. Nampak kata saya nampak tu? Nampak? Saya. Soalan kata, apakah cara-cara anda mengerti guru? Anda tu saya lah. Nampak? Saya. Nampak? Ni saya, berapa kata saya? 1 saya, 2 saya, 3 saya, 4 saya. Yang ni yang tak ada saya. Last kali ada saya. Ini yang penting jawab soalan. Tengok ni. Jadi bila jawab, jadi macam ni lah. Pada khidmat saya, atau cara saya mengerti guru ialah saya akan berikan tumpuan satu guru sedang mengajar. Ini jadi demikian kerana sikap saya itu dapat mengangkat pasal sakit hati dari guru. Oleh itu saya akan mendengar dan bertanya soalan kepada guru agar saya menjadi murid cemerlang. Kesannya saya mampu boleh markah yang tinggi dalam peperiksaan. Jadi murid-murid insan berminda kelas penyama dunia. Dari anak watan. Itulah. Peribahasa Melayu yang lebih tidur perlu dijadikan panduan. Jelalah sikap saya yang memberikan tumpuan menjadi 1001 maslahat, 1001 kebaikan kepada saya demi masa depannya cemerlang. Ini ialah langkah. Okey, sini pula. Ini kesan. Jadi bakut juga boleh guna untuk jawab soalan jadi kesan. Kesan boleh pakai tau. Jadi maksudnya kita boleh pakai. Jadi cikgu galakkan kamu, kalau boleh kamu guna satu teknik saja. Kalau bolehlah kuasai satu teknik dah cukup baik. Teknik apa? Teknik bakut. Teknik lain pun boleh, tak ada masalah. Kamu ada teknik kat sekolah kamu, cikgu kamu ajar pun tak ada masalah. Yang penting teknik kamu tu mestilah kamu mahir betul-betul. Jangan kamu tukar.
Jangan guna teknik tingkatan 3. Ayat topik, ayat contoh, ayat wayang begitu, teknik lapor. Siapa guna teknik itu dalam peperiksaan bahagian B, memang hancurlah budak tu. Memang hancur lebur. Bahagian B tak boleh guna teknik ayat topik, ayat tak boleh. Itu boleh guna untuk bahagian A. Bahagian A boleh, bahagian B tak boleh ya. Okey. Ini kesan. Pasal dalam sekitar. Apakah kesan? Mengapakah? Bagaimanakah? Apakah kesan? Apakah ungkapan? Apakah kata menegas? Ini yang kamu kena mahir. Tengok dia punya isu tu dan bentuk soalan. Soalan ni kamu boleh tulis dekat kertas. Dekat tempat kamu belajar. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima, ayat keenam. Kau kan 6 ayat lah sebenarnya boleh buat 10 ayat, tak ada masalah. Boleh kembang-kembangkan ayat ni. Boleh kembangkan ayat. Yang penting ayat tu mesti bahasa tinggi. Kalau bahasa tak baik, tak baiklah maka dia. Tapi kalau bahasa tinggi, baiklah. Walaupun kamu tulis 400 patah perkataan. Dapat juga peringkat baik tak ada masalah kan. Okey, apakah kesan? Pada persepsi saya, sudah terang lagi bersuluh. Ada kesan daripada pencemaran sekitar termasuklah imej negara Malaysia akan dipandang rendah oleh masyarakat dunia. Ini MPC Mengapakah imej negara terjejas? Ini imej negara kan? Mengapakah imej negara kita terjejas? Ini terjadi demikian kerana ada kalangan pelajar asing akan mengakamkan masalah pencemaran sungai seperti Sungai Kelang dan Sungai Gombak. Okey, kemudian BA pula. Bagaimanakah imej negara ini terjejas? Jadi bagaimana kan? Jadi mengapa? Sekarang bagaimana? Bagaimana terjejas? Justru gambar tersebut akan disebarkan oleh pelajar asing itu ke dalam media sosial di segenap pelosok dunia. Bagaimanalah? Jadi dia mengapa? Sekarang bagaimana? Bagaimana maksudnya? Didetailkan sikit. Didetailkan sikit tentang apa? Tentang imej ni. Bagaimana imej kita terjejas? Bagaimana? Apakah cara dia? Dilakukan oleh pelajar asing. Dia hantar media sosial pada kawan dekat luar negara. Dia hantar dekat TikTok, dekat mana-mana semua. Dekat Instagram, dekat Facebook, sungai tempat kita kota busuk. Ambil gambar budak kita tengah buang sampah dalam sungai. Ambil gambar ada penduduk buat pembakaran terbuka. Dia ambil gambar. Macam pelajar ni dia macam mata-mata. Dia berniat tak baik Itu masih imej negara terjejas. Apakah kesannya? Apa kesannya? Negara Malaysia akan terjejas dan mendatangkan kesan negatif dalam industri pelancongan negara. Bilangan pelancong akan berkurangan dan mengeluarkan hasil pendapatan negara. Nampak kesannya kan? Kesan bagi industri pelancongan dan secara langsungnya mengeluarkan pendapatan negara. Biasanya bila adanya masalah macam ni, orang tak nak datang. Sebab apa? Negara kita ada imej tak baik. Jadi pelancong pun kurang datang. Dia takkan datang. Apakah ungkapan? Di bahasa Melayu menyebut sudah terantuk bawah tengadah. Bila dah berlakunya macam ni, barulah kita nak nak berwaspada, nak mengadakan kempen. Nasi dah jadi kubur. Tak macam mana kan? Itulah masalah dia Apakah kata menegas? Terutamanya masalah pencemaran alam sekitar menggunakan genetik pada manusia dan ibu pertiwi. Contohlah. Dapat. Faham tak? Sebelum cikgu ular, boleh ikut tak? Mana budak ni? Ini pula. Faham ke tak faham? Faham ke tak? Ada soalan tak? Faham Imbakum ni kat sekolah kamu, cikgu kamu dah ajar tak? Tak ada. Tak ada ajar Tapi kalau tak ajar, kamu guna teknik apa kat sekolah? Teknik apa? Macam tak ada teknik Macam tak ada teknik. Jadi tak apa, malam ni cikgu ajar sikit teknik penulisan. Tadi kamu dah tangkap gambar tak cikgu tunjuk slide tu? Ada. Ada. Ada kan? Ada? Yang contoh untuk jawab imbakok tu. Ada? Ada. Yang slide cikgu tunjuk tadi, yang pertama slide tentang punca. Kedua slide tentang langkah. Ketiga slide tentang kesan. Kamu ada tangkap gambar tak? Tak ada gambar, cikgu ulang balik. Kamu tangkap gambar. Tak ada. Tunjuk yang gambar
Okey, cikgu tunjuk tangkap gambar sekarang ya. Okay. Okey. Ini pertama. Tangkap gambar lah sekejap cikgu besarkan sikit. Tangkap gambar. Ya, yang ni dah. Oh ni dah. Ini? Sekejap. Okay, dah. 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 Dah kan? Okey, ni pula. Jadi bila kamu dah ada buat macam ni, kamu salin lah. Pada sini sambung lagi, jadi sambung. Ni sambung, jadikan satu perenggan yang lengkap ya. Ni. Ni tangkap gambar. Ini dia punya dah satu isi yang apa? Yang lengkap lah. Ada. Pertama, topik. I, M, mengapa, B, A, bagaimana, K, kesan, U, ungkapan, P, penegas. Jadi maksudnya bila kamu buat macam ni, isi kamu tak terpesong. Kalau kamu tak macam ni, cikgu khawatir isi kamu longgar. Wayang kamu longgar. Bahaya tau. Jadi dia mengelakkan kamu daripada yang tergelincir daripada soalan. Baik-baik jawab soalan, kurang menjawab soalan. Ya? Ni dah kan? Ni pula Kemalangan Jalan Raya. Dah? Dah. Dah ni Kemalangan Jalan Raya. Kamu tengok kat sini yang cikgu tulis ni. Pada persepsi saya, langkah-langkah mengatasi kemalangan jalan raya ialah pihak kajian hendaklah mengadakan kempen kesedaran. Hal ini terjadi demikian kerana kempen yang dijalankan itu dapat menyedarkan masyarakat tentang kepentingan mematuhi undang-undang lintas. Sekarang yang ketiga, bagaimanakah kempen jalan? Dan hal ini apa dia buat? Pihak berkuasa seperti JPJ hendaklah memberikan penerangan pada warga kota seperti mengedarkan poster dan iklan. Apa kesannya? Kesannya kadar kemalangan dapat dikurangkan. Kalau kamu nak baik, kesannya kadar kemalangan dapat dikurangkan hingga ke peringkat akar umbi. Pula kan? Nak tinggi sikit bahasa ya. Slogan panduan cermat jiwa selamat hendaklah dihayati oleh masyarakat. Nak tegas, tuntasnya kempen kesedaran yang jalankan ditunjang keharmonian masyarakat ya. Dah ini pula kesan. Kita kat gambar. Okay, dah. Ini kesan kesan daripada masalah pencemaran alam sekitar. Kamu tengok sini semua ayat negatif. Negatif. Semua negatif. Tak ada ayat positif ya. Dia kesan mesti ayat negatif. Tengok ni. Kesan daripada masalah pencemaran. Mesti negatif ya. Okey, sekarang cikgu nak tunjuk pada kamu. Ini cikgu nak siapkan. Okey, cikgu nak sambung balik lah. Ni makhluk ni kan. Tengok cikgu tulis ya. Soalan kata, okey, langkah-langkah. Uraikan pendapat anda tentang langkah-langkah untuk memupuk semangat patriotik. Betul tak? Soalan kata kan? Jadi cikgu mula dengan I. Okey, pada pendapat saya. Okey, pada hemat saya. Tegang lagi bersulung. Antara dominan. Ya. Perlu dijalankan ialah ibu bapa hendaklah apa? Hendaklah membawa anak-anaknya melawat apa? Tempat apa? Tempat melawat tempat-tempat apa? Tempat-tempat bersejarah lah kan tak? Apakah tempat bersejarah yang kamu tahu? Kat mana? Kat Melaka kat mana? Kalau pergi Melaka, pergi apa? Pergi kota A Pamusa kan?
Itu yang paling senang lah. Cikgu Musa. Pergi mana pula? Tengoklah dekat sana ada apa. Ada bangunan apa? Bangunan apa? Stages. Sejarah kan? Tengok apa? Contoh apa? Contohnya pergi Hantuah, ke China kan? Itu tempat-tempat bersejarah lah. Pergi muzium pun boleh, tak ada masalah kan? Ini pertama ialah I. M. Mengapakah? Mengapa? Bila mengapa? Hal. Hal ini terjadi. Terjadi demikian kerana anak-anak yang masih muda bak darah baru setampuk inang akan memahami pengorbanan pejuang Islam dalam apa? Dalam apa? Dalam apa? Dalam mempertahankan negara. Mempertahankan negara daripada penjajahan daripada penjajahan asing. Okey Dua-dua kan. Guna bahasa tinggi Okey. Nampak? Ini I kan? I I. Pada hemat saya, pada pendapat saya, sudah terang lagi bersuluh. Antara lakar dominan, antara lakar utama yang perlu dijalankan ialah ibu bapa hendaklah membawa anak-anaknya melawat tempat-tempat, melawat ke tempat-tempat bersejarah. Ada kata sendiri melawat ke tempat-tempat bersejarah. Yang kedua, M, mengapa? Jadi I kan, M pula, mengapa perlu bawa tempat bersejarah? Apa sebab? Apa kepentingan dia kan? Okey. Hal ini terjadi demikian kerana. Jadi maksudnya bila kamu masuk pada Y ni, hal ini terjadi demikian kerana ini satu patah perkataan Jadi untuk maklumat kamu, penanda-penanda wacana satu patah perkataan. Anak-anak yang masih muda bak darah baru serta pembina. Ini bahasa tinggi kan? Bahasa menarik Anak-anak yang masih muda belia lah akan memahami pengorbanan pejuang silam dalam mempertahankan negara daripada penjajahan asing. Contoh apa? Apa contoh cepat cara? Contohnya Melaka lah. Jadi kamu letak contoh di sini kan? Maksudnya dan siapa? Maksudnya kota Pemusa kan? Pemusa. FAMO. Kita Pemusa di Melaka. Okey. Benar? Bagaimana pula? Okey. Dalam hal ini, ibu bapa lah. Bapa sewajarnya. Sewajarnya menceritakan kepada anaknya semasa melawat semasa melawat lah
Melawat tempat bersejarah itu. Misalnya anak-anak akan mempunyai semangat patriotik. Dalam sanubari mereka. Sanubari lah. Jadi kalau kamu nak tinggikan sikit, sesungguhnya anak-anak umpama kapal yang berlayar di udara dan ibu apalah yang membawa mereka menjadi insan yang berguna. Ada masa depan. Dan ni kan, okey, sekarang I am. Lepas tu BA, ni K kan? K dah kan? K dah. Pesan. Masuk U. U ungkapan lah Okey, pergi bahasa Melayu. Ada menyebut harimau mati meninggalkan belang. Belang manusia mati apa? Manusia mati apa? Meninggalkan apa? Nama. Meninggalkan nama. Jadi orang dah mati, contohnya kamu belajar tingkatan 4, novel apa tu? Lieutenant Adnan kan? Ada belajar tak? Ada kan? Ada. Lieutenant Adnan tu kisah dongeng ke kisah nyata? Nyata. Kisah nyata. Kisah pengorbanan Adnan bin Saidi. Kan? Yang berjuang mempertahankan Bukit Candu. Akhirnya tewas di tangan Jepun. Ya, dia ditangkap oleh askar Jepun, kemudian diikat di sebatang pohon ceri, dia punya kepala bawah, kaki ke atas, kemudian dicucuk dengan bayonet sehingga hancur badan dia, daging dia hancur. Itu Adnan masa dia meninggal tu, dia tak ingat apa-apa tau, sebab jiwa dia ingat untuk tanah air je. Semangat patriotik dia sangat tinggi. Sehingga kan semasa dia belajar dari surau Inggeris, kan, dia jadi askar juga. Walaupun dia menang Tuhan tu, dan dapat juga jadi ditawarkan jadi guru bahasa Inggeris, tapi dia letak jawatan sebab jadi tentera. Jadi semangat patriotik dia, masa tu dia berkahwin dengan Sofia, lepas tu dia pergi bertugas. Akhirnya dia mati di medan perang. Itu sikap pada Adnan. Seorang lelaki muda yang ada sifat patriotik ya. Di bahasa Melayu ada menyebut animal mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Berarti penegas. Okey. Tuntasnya
tuntasnya. Okey, kat sini apa dia punya isi? Apa isi dia? Isi apa? Ni kan? Membawa anak-anaknya melawat ke tempat-tempat berziarah. Jadi tulisannya apa dia? Segala alfiat. Segala alfiat ya, boleh ibu bapa apa? Membawa apa? MEMBE membawa 1001 maslahat. Maslahat kepada anak-anak. Demi nusa dan ibu pertiwi. Nampak boleh Okey, kita terangkan sikit imakub. Ini adalah UK ni, imakub. Bukan P. Okey. Nampak? Boleh Pada hemat saya, ni teknik imakub pada hemat saya sudah terang lagi bersuluh antara langkah dominan. Bukan langkah kan? Langkah utama yang perlu jalankan ialah ibu bapa hendaklah membawa anak-anaknya melawat ke tempat-tempat berziarah. Jadi kat sini kamu kat sini kan? Ialah peranan ibu bapa lah. Pertama isi lah peranan ibu bapa. Ibu bapa. Anak ke tempat berziarah. Kan? Sinilah ibu bapa. Okey. Hal ni terjadi demikian kerana anak-anak yang masih muda, bak darah baru serta pinak. Jadi cikgu guna inilah pasal menarik kan. Bak darah baru serta pinak. Kalau masih muda kita letak bak darah baru serta pinak. Okey. Akan memahami pengorbanan pejuang silam dalam mempertahankan negara daripada penjajahan asing. Bagi contohnya apa? Puteri Eva Musa di Melaka. Bagi contoh. Mesti ada satu contoh. Jangan tak letak contoh wajib ada contoh. Okey, sekarang bagaimana? Contoh tamsil ni contohlah. Okey. Bagaimana mak bapak ni? Jadi ibu bapa sewajarnya menceritakan. Jadi masih melawat tempat berziarah ni, ibu bapa ceritalah. Anaknya sejak melawat tempat berziarah. Cerita, jangan pergi sana tengok aja. Dia kena cerita. Nak tahu tak Puteri Musa ni? Dia binaan apa? Daripada ni serangan daripada Portugis. Kan? Jadi Portugis telah serang Melaka. Jadi Melaka tewas. Jadi Portugis binalah Puteri Eva Musa. Jadi banyaklah rakyat Melaka telah mati dibunuh oleh tentera Portugis. Jadi perjuangan orang Melayu ketika itu perlulah kita hargai walaupun mereka telah mati dibunuh oleh tentera Portugis. Diceritakan. Ini cerita mana ni dia. Ibu bapa sewajarnya menceritakan. Bagaimana ceritakanlah. Itu contohnya bagaimana diceritakan. Apa kesannya daripada tindakan bapa ni? Kesannya anak-anak. Ini kesannya. Anak-anak akan mempunyai semangat patriotik dalam seniori mereka. Lepas tu ayat-ayat. Sesungguhnya anak-anak umpama kapal yang berlayar di samudera, di lautan, dan ibu bapa lah yang membawa mereka menjadi insan yang berguna pada masa depan. Maksudnya kapal berlayar kat laut, mak bapak macam Nahuda lah. Dia buat mereka jadi insan yang berguna. Okey. Di bahasa Melayu dia menyebut harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Ini letaklah peribahasa. Benar? Masukkan nanti ayat penegas, ayat apa? Ni kan? Ayat kesimpulan, ayat penegas. Tuntasnya segala afiat. Afiat ni apa? Perbuatan. Ini kosakata luas. Segala perbuatan, segala afiat
Ya, oleh ibu bapa membawa 1001 maslahat, 1001 kebaikan. Maksudnya sikap bapa tu lah. Dia bawa anak pergi tempat berjarah, ceritakan juga ya, tempat berjarah tu pada anak-anaknya. Membawa kebaikan kepada anak demi masyarakat dan negara. Demi nusa atau masyarakat dan ibu pertiwi. Pertiwi itu tanah air. Okey? Dah tak kat gambar dah? Dah ke belum? Saya tulis. Aku tengah tulis. Tulis cepat sikit. Tulis. Dah siap. Dah siap. Dah siap tulis Okey, cikgu tekan dulu save kan. Penat cikgu tulis. Sekejap. Teknik baku. Petokik. Contoh contoh imbakub. Jadi maksudnya bila kamu guna teknik imbakub ni, kamu boleh guna untuk apa? Untuk apa? Menulis ya. Jadi tak lari daripada tugasan. Kalau kamu tulis macam cikgu tulis, dapatlah peringkat cemerlang. Itu teknik imbakub. Okey. Sekarang cuba kamu tengok pula soalan ya. Tengok soalan ni, kita ambil sikit soalan. Campur tadi dah siap kan? Kita tengok ni pula. Ni soalan rumusan rumusan. Ni bahasa klasik. Ni peribahasa. Ni agak-agak peribahasa ni. Cuba kamu jawab. Peribahasa apa sesuai? Jika mau berjaya, kita perlu belajar bersungguh-sungguh dan jangan mudah berputus asa. Saya setuju. Tak berusaha, kita tidak berjaya. Kerana kata patah apa? Usaha apa? Usaha tangga? Kejayaan. Usaha tangga kejayaan. Ataupun genggam bara api? Itu betul. Biar sampai jadi arang. Yalah. Okey Sebagai sahabat, kita perlu berusaha dan menyelesaikan masalah dan pelajaran bersama. Apa? Kita perlu berusaha menyelesaikan masalah dan pelajaran bersama-sama. Umpama apa? Umpama apa? Apa ya? Apa peribahasa yang sesuai? Umpama apa? Berat sama dijinjing, ringan sama dijinjing. Berat sama dipikul, ringan sama di? Berat sama dipikul, ringan sama di? Jinjing. Di jinjing. Boleh lah. Kita tengok ni pula. Okey, tengok soalan ni pula. Ni soalan bahagian ni tau. Soalan bahasa 1, dia ada bahan 2, dia ada bahan 3. Bahan 3 kan? Ni bahan 1, bahan 2. Okey, tengok kat sini. Cikgu nak ambil yang sikit bagian rumusan. Rumusan ni penting ya. Banyak kalau ada masa cikgu buat yang bagian ni. Sebab rumusan ni, rumusan selalu pelajar selalu tersangkut. Walaupun kamu dah belajar rumusan banyak kali, tapi cikgu kena juga, tekankan juga, ada masa cikgu ajar sikit rumusan. Okey, untuk rumusan ni, kamu tengok ni bahan 1 kan? Ni bahan 2. Ada bahan 3. Okey, bahan 3 ni apa ni? Apa bahan 3? Kesan telefon bimbit kepada pelajar. Betul tak? Okey. Ini apa ni? Ini isi apa? Mana memudahkan komunikasi, dapat rujukan tambahan, cara pembelajaran interaktif yang baru ni apa? Ini kesan apa? Kesan baik. Jadi kesan baik ni, kesan baik ada 3 kan? Apa kesan buruk dia? Membazir wang, menjejaskan kesihatan, leka dengan permainan dan hiburan. Pada telefon bimbit ada kesan baik, ada kesan tidak baik. Betul kan? Okey. Jadi bila kamu jawab untuk bahagian pengenalan, bahagian pendahuluan, bahagian pertama kan? Jadi pengajaran pertama, petika ini membincangkan apa? Membincangkan kesan baik dan kesan buruk penggunaan telefon bimbit dalam kalangan murid. Itu dia punya jawapan Okey. Kesimpulan apa kesimpulan? Cuba kamu buat kesimpulan. Kesimpulannya apa? Cuba jawab. Kesimpulannya apa? Apa kesimpulan dia?
Boleh tak kesimpulannya? Kita hendaklah, boleh tak? Kita hendaklah, masyarakat hendaklah. Boleh ke tak boleh? Kesimpulannya, apa dia? Penggunaan telefon bimbit hendaklah dikawal supaya apa? Penggunaan telefon bimbit perlu dikawal supaya apa? Supaya masyarakat dapat hidup sejahtera. Supaya masa depan murid terjamin. Itu untuk buat ayat kesimpulan ya. Jelas ya? Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey, itu rumusan ya. Okey, tengok kat sini pula. Untuk bagian ni. Cuba siapakah pahlawan Melayu terbilang yang sanggup menggadaikan nyawa demi negara cinta? Mana pahlawan dia? Cuba kamu nyatakan. Pahlawan Melayu. Dia petik daripada novel apa? Novel tingkatan 4. Lieutenant Adnan. Ayolah, siapa pahlawan Melayu dalam tu? Pahlawan Melayu. Siapa dia? Yang dalam ni dalam novel. Ini dalam novel. Dia petik daripada Lieutenant Adnan. Dia kata, siapakah pahlawan Melayu terbilang yang sanggup menggadaikan nyawa demi negara cinta? Berdasarkan daripada petikan ni. Siapa pahlawan dia? Dah lupa lah nama dia. Ni dia ni. Inilah. Datuk Siapa Gagap. Lagi apa dia? Apa dia? Mak Kilau. Tok Janggut. Tok Janggut. Orang Nani. Dia saya. Ya, saya bogok tanya Puteri. Itulah dia. Jadi bila kamu jawab, pahlawan Melayu terbilang yang sanggup menggadaikan nyawa demi negara cinta, yelah. Siapa dia? Ini dia. Datuk Siapa Gagap, Boleh. Datuk Bahaman. Datuk Bahaman, Mak Kilau. Tok Janggut. Tok Janggut kamu letak lebih kat Kelantan. Rentap. Dan Beket Sarawak. Dan si Bogor Tanjung Puteri, Beket Johor. Dapatlah makan apa? Dapatlah 4. Itu cara dia jawab tau. Kena salin. Anyway. Itu soalan bagian Nobel okey. Jadi bila kamu jawab soalan, mesti betul. Jangan salah jawab soalan ya. Ni berdasarkan semua Nobel. Yang ni cikgu cakap kamu salin. Boleh tak? Boleh tak? Okey. Nobel saya kajilah. Salin. Tanya. Dah. Dah ke? Ya. Novel yang saya kaji ialah? Novel yang saya kaji ialah novel Lieutenant Adnan Wira Bangsa karya Abdul Latif Talib. Dah. Ya, ulang balik. Novel yang saya kaji ialah? Novel yang saya kaji ialah novel Lieutenant Adnan Wira Bangsa karya Abdul Latif Talib. Dah. Okey, sambung lagi. Dua peristiwa dalam novel ini yang menyebabkan pembaca yang menyebabkan pembaca berasa kagum akan watak utama ialah peristiwa Lieutenant Adnan. Dah ada? Okey dah. Peristiwa Lieutenant bersama Regimen Askar Melayu. Peristiwa Lieutenant Adnan bersama Regimen Askar Melayu
yang berjuang bermati-matian. Yang berjuang bermati-matian. Mempertahankan Bukit Candu. Mempertahankan Bukit Candu. Daripada ditawan oleh tentera Jepun. Dah. Ya. Daripada? Daripada ditawan. Ditawan. Oleh tentera Jepun. Kecil lah. Lieutenant Adnan yang cedera parah telah ditawan. Lieutenant Adnan yang cedera parah telah ditawan oleh tentera Jepun. Dan akhirnya mati. Dan akhirnya mati apabila dibunuh dengan kejam oleh tentera Jepun. Okey, dah. Dengan badannya hancur. Dicucuk dengan bayonet. Dengan tubuh badannya hancur. Dicucuk dengan bayonet. B-A-Y-O-N-E-T. Itu yang kagumlah, dia mati dalam keadaan rajis. Ya. Daging hancur, lunyai. Cucuk bertalu-talu dengan bayonet oleh tentera Jepun. Jadi tentera ni badannya je digantung di sebatang penceri. Ya, lepas tu tentera Jepun ni beratur panjang-panjang. Itu beratur, cucuk dari kepala sampai daging badan hancur. Cucuk dengan bayonet. Kau bayangkan orang ni seksanya tentera Adnan. Padahal dia hidup lagi tau. Masa tangkap dia masih hidup. Sepatutnya tak boleh dibunuh kan. Bila dia kawal tak boleh bunuh. Tapi tentera Jepun ni jahat. Sebab Adnan ni dia sanggup berperang dengan tak ada peluru pun diserang lagi. Ramai juga tentera Jepun yang dibunuh oleh Adnan. Okey, selain itu peristiwa sama lagi dah. Selain itu peristiwa Adnan bin Saidi. Apa? Adnan bin Saidi. Saidi tu bapak dia. Adnan bin Saidi. Ya. Belajar di sekolah Inggeris. Sekolah Inggeris. Dan menyertai pertandingan. Pidato bahasa Inggeris. Adnan telah berusaha dengan gigi. Adnan telah berusaha dengan gigi. Akhirnya telah berjaya memenangi. Pertandingan tersebut. Dan akhirnya telah berjaya memenangi pertandingan tersebut. Dan akhirnya telah berjaya memenangi
Ya. Dan akhirnya telah berjaya memenangi pertandingan pidato bahasa Inggeris tersebut. Dia Johan lah. Dia kalah anak-anak Mak Saleh Dia Johan. Bayangkan anak Melayu ni masuk surat Inggeris, lepas tu masuk pertandingan. Mula-mula dipilih oleh cikgu BI dia. Dipilih oleh budak-budak Mak Saleh ni. Dia budak Melayu, budak kampung kan. Sebutan dia tak betul. Tapi dia belajar, dia berusaha, akhirnya sebutan dia betul. Dan dia berjaya pula masuk. Dan menang pula jadi Johan. Itu yang menyebabkan kedua-dua peristiwa ini, kedua-dua peristiwa di atas ini, kedua-dua peristiwa di atas ini telah menimbulkan perasaan kagum. Kepada pembaca. telah menimbulkan perasaan kagum kepada pembaca. kepada pembaca. Okey Okey. Tuan saya malam ni cukuplah untuk malam ni. Kita akan sambung pada minggu depan Okey, terima kasih. Terima kasih. Bye. Sama-sama.